Firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk renungan kita pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. 今天晚上我们要思想的神的话语，就是我们讲到的背景，那是从腓立比书第3章，我们看12节看到第16节。 Filipi pasal yang ketiga ayat 12 hingga yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 腓立比书第3章第22节到第16节如此记载：我不是说我已经得救了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得救基督耶稣，所以得救我的弟兄们。我不是以为自己已经得救了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，为了得到上帝在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。然后我们到了什么地步，就要照什么地步行。阿们。 Mari kita masuk dalam doa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh ikut di dalam kebaktian doa pada hari ini. 我们感谢主给我们参与今天晚上的晚祷会。 Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. 我们感谢你，我们可以献上我们的代祷事项。 Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan. 我们感谢你可以聆听你自己的话语。 Biarlah apa yang kami akan renungkan bersama sungguh Tuhan berkati. 当我们所思想的神，你赐福我们， Dan menjadi ajaran yang menjadi pedoman untuk kehidupan kami. 成为我们生活中生命的指导。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们把以下的时间仰望在你手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣基督圣名求。 Amin. 阿门。 Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-12. 注意保罗第12节所说的。 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. 我不是说我已经得救了，已经完全了。 Apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? 在这里，保罗这一句话什么意思呢？ Memperoleh hal apa? Sempurna dalam hal apa? 得救什么？什么事上完全呢？ Ayat 12 ini harus dihubungkan dengan ayat yang ke-10. 那么12节必须跟看第10节有关联的。 Di ayat yang ke-10 dikatakan begini, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 第10节如此记载，使我认识基督，晓得他的复活到能，并且晓得他的受苦，效法他的死。 Di ayat yang ke-10 ini, Paulus itu menyatakan keinginannya untuk mengenal Kristus. 在第10节，保罗有一个意愿，叫使他可认识基督。 Paulus bukan sekedar mau tahu tentang Kristus, tetapi mau mengenal Kristus. 但保罗不但要知道基督，他要认识基督。 Berarti Paulus mau untuk memupuk relasi dan bertumbuh dalam relasi dengan Kristus yang menyelamatkan dia. 他要继续把培养已经拯救他的基督之间的关系。 Ia ingin untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, 他要更深入的了解基督， lebih intim lagi. 更亲密的了解他。 Ia ingin belajar lebih banyak dari Kristus. 他要从基督学到更多的东西， Ia ingin lebih mendekat pada hati Kristus. 他要更贴近基督的心， Ia ingin untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. 他要越来越效法基督。 Inilah yang menjadi pengejaran utama Paulus di dalam hidupnya setelah dia bertobat. 这是保罗他悔改之后，他人生重要的追求。 Jadi ketika Paulus berkata di ayat 12a ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, yang dimaksud oleh Paulus adalah
dia belum mencapai pengenalan yang penuh, yang lengkap akan Kristus. 但当保罗说我已经得救了，我已经得救，并不是说意思说保罗还没有达到摄助完备的地步， Dia belum mencapai kesempurnaan dalam pengenalannya akan Kristus. 他对认识基督还没有达到完全认识的地步。 Paulus ingin untuk mengenal Kristus lebih intim, lebih penuh. 那保罗要更摄助的、更亲密的、更亲切的了解基 Tetapi 督。 Paulus tampaknya sadar bahwa hal itu tidak bisa dicapai dalam waktu sekejap, dalam waktu yang singkat. 但是保罗知道这件事情不是在一眨眼之间、短暂之间可以达到的。 Pengenalan itu membutuhkan waktu yang panjang. 这个认识基督需要漫长的时间， Bahkan itu adalah pengejaran seumur hidup. 那是一生追求的事。 Mengenal Kristus yang luar biasa itu jelas membutuhkan satu usaha yang terus-menerus. 那我相信要认识的伟大上帝，必须有一个持续不断的努力， Dan juga satu usaha yang keras. 并且是一个坚韧不拔的努力。 Maka Paulus berkata selanjutnya, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. 他说：“我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。” Kata mengejar di sini berarti berlari untuk menangkap atau mendapatkan sesuatu. 在这里说的追求，就是奔跑，去为着抓住、得着某些事情。 Kata mengejar ini dipakai untuk seorang pelari di satu pertandingan yang maju terus untuk mencapai garis akhir. 那我看这个名词也用在一个赛跑的健将、赛跑的运动员怎么样继续向这个终点奔跑。 Kita bisa bayangkan seorang pelari yang mengerahkan segenap tenaga, kekuatan, menggerakkan bagian-bagian tubuhnya untuk dia bisa mencapai garis akhir. 我们可以想象一个运动员怎么用他身体的各肢体尽全力，怎么样达到终点。 Inilah usaha penuh Paulus, usaha keras Paulus untuk mengejar Kristus. 这就是保罗怎么样追求基督的全力以赴。 Paulus sebenarnya sudah ditangkap oleh Yesus. 其实耶稣已经得救了保罗， Yesus telah menyelamatkan dan menjadikan Paulus miliknya. 但耶稣已经拯救了保罗，成为保罗属于基督的。 Dan sekarang giliran Paulus yang ingin menangkap Yesus. 现在轮到基督保罗怎么样得着基督？ Dalam arti dia mau untuk lebih mengenal pribadi yang menangkapnya ini. 他要更认识已经得着他的位格。 Jadi di sini kita melihat logikanya Paulus ditangkap untuk menangkap. 我们看到这个保罗的逻辑，就是他被得着，他要怎么样去得着？ Ditangkap oleh Kristus dan dia sekarang mau menangkap Kristus. 他被到基督所得着，现在他有得着基督。 Diselamatkan oleh Kristus dan kemudian dia sekarang ingin bertumbuh untuk semakin mengenal Kristus. 他已经被基督所拯救，他要在基督里面不断的成长。 Jadi Paulus itu mengakui bahwa dia belum tiba di satu titik di dalam perjalanan kehidupan rohaninya di mana dia bisa berkata saya sudah selesai, dalam arti saya tidak perlu lagi mengenal Kristus. 但就是这保罗还没有到他的灵命的一个地点，说他可以说我已经完全认识，不需要再去追求了。 Paulus menyadari masih banyak hal dalam area hidupnya yang dimana dia terus perlu bertumbuh dalam pengenalannya akan Kristus. 保罗知道在许多生活层面，他要更全面的去认识基督。 Di ayat yang ke-13 bagian A, Paulus sekali lagi berkata begini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. 第13节上半节，我不是以为自己已经得救了。 Paulus melihat dirinya dengan sangat teliti, dia mengkalkulasi secara tepat, dia mengevaluasi keadaan sebenarnya dengan seakurat mungkin dan dia mengambil kesimpulan, saya memang belum sampai ke sana. 那保罗他不但竭力追求，他也非常的准确的去估计、评估周遭的光景，最后他一个结论：我还没有达到那个地步。 Maka lebih lanjut Paulus itu berkata di ayat 13b, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 所以保罗就说：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前。” Terjemahan yang lebih tepat adalah satu hal ini yang ingin kulakukan. 那更正确的翻译，这一件事是我要做的。 Jadi berbicara tentang fokus perhatian dan tekad Paulus di sini. 这轮到保罗的这个决心跟他的那个焦点。 Satu hal yang penting bagi Paulus adalah perlombaan atau pertandingan iman ini yang harus diselesaikan. 那对保罗说，这个信心的比赛他必须去完成。 Paulus tidak mau hal-hal lain itu menyita perhatiannya dalam pertandingan iman ini sehingga akhirnya dia tidak bisa mencapai garis akhir.
保罗不要在他新兴的比赛当中有其他的弦干扰他，夺去了他，以致他不能达到终点。 Dalam kehidupan Paulus, saya percaya banyak hal, many things yang dia pikirkan dan dia kerjakan. Tetapi dia tidak lupa dengan satu hal ini. 我相信在保罗在所做的付出真的做了许多事，但是到永远不会忘记这件事， Yaitu dia ingin untuk mencapai garis akhir nih. 他就要达到终点。 Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. 保罗说：“我忘记背后。” Apa yang dia lupakan? 他忘记什么呢？ Dia melupakan bukan dalam arti dia menghapus ingatan atau kenangan akan hal-hal yang terjadi di masa 他 lalunya. 不是忘记一些记忆，或者这消除他对以往的事的一些回忆。 Melupakan di sini dalam arti Paulus menekankan dia tidak seharusnya duduk santai dan puas dengan semua hal yang sudah dia raih, yang sudah dia dapatkan. 但这里是忘记说保罗说：“我不应当悠闲的做，并且为过去所得做的一切感到满足。” Paulus menolak untuk mengandalkan kemenangan-kemenangannya atau keberhasilan-keberhasilannya di masa lalu. Sebaliknya dia ingin tetap untuk maju terus, mendapatkan kemuliaan di masa depan. 保罗不要依靠或者他去借过去的一些成功，但是他要继续向前，这是向终点奔跑。 Melupakan apa yang di belakang juga punya arti melupakan kegagalan-kegagalan atau kekalahan-kekalahan yang dialami dalam kehidupan imannya dan mau untuk bangkit dan maju menghadapi apa yang di depan. 忘记背后也是这忘记过去他新兴的竞赛当中一切的失败，但是要重新站起来，面向前面，奔向前面。 Mengenang keberhasilan atau kemenangan bisa membuat kita ini puas diri. 那回想我们过去的成就成功，会使我们自满。 Mengenang kegagalan atau kekalahan bisa membuat kita itu hopeless dan lumpuh. 但回想以往的失败，会使我们失望，甚至是丧志。 Maka Paulus tidak mau untuk terjebak atau terbuai, baik dengan kemenangan atau kegemilangan atau keberhasilannya, maupun oleh kegagalannya atau kekalahannya. 那保罗不要因为他的失败、他的成功，他沉醉在这些事上。 Jadi melupakan apa yang di belakang itu artinya melupakan apapun yang di latar belakang hidup kita yang kita tahu untuk menghalangi kita untuk mengejar Kristus. 但是忘记背后，就是忘记过去一切能够拦阻我们追求基督相关的事。 Jadi Paulus itu hidup untuk menghadapi masa depannya, bukan untuk melihat ke belakang. 所以保罗说，就是向着未来，不是向着后面看。 Maka dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 所以他努力向前跑。 Sekali lagi ini gambaran seorang pelari yang dengan segenap kekuatan tubuh menuju garis 这 akhir. 就看到描写一个运动员怎么样尽全身的力量奔向终点。 Paulus berkata lagi di ayat 14, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus 这 Yesus. 世界在这做说，保罗说：“我向着标杆直跑，为要得着上帝在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。” Dia mengarahkan perhatiannya pada tujuan itu. 他朝向那个目标。 Kata tujuan itu menggambarkan semacam tanda yang diletakkan di akhir pertandingan di mana seorang pelari itu memusatkan perhatiannya. 就是这个所谓这个终点，就是这个比赛场的重点放在一个记号，是这个赛跑的人能够专注做这个终点。 Jadi sekali lagi kita melihat dengan usaha keras dan usaha penuh, Paulus itu berusaha mencapai garis akhir. 我们看到保罗这边全力以赴，我要达到终点。 Ia hidup dengan memandang tujuan untuk gol rohani. Dan dia mengontrol dirinya, menguasai dirinya untuk bisa mencapai gol itu. 他用他的属灵的那个目标，继续向前奔跑，并且为了达到这个终点，他严格的管制自己。 Paulus ingin untuk mendapatkan hadiah itu. 保罗要得着那个奖赏， Yaitu pengenalan penuh akan Kristus. 是完全的认识基督。 Dan itu hanya didapatkan ketika dia bertemu muka dengan Kristus ketika dia diterima di surga. 就是当他来到天上的，回到天上的时候，面对面基督的时候，他才能得着。 Dengan kata lain, hadiah yang dinantikan oleh Paulus itu sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. 其实保罗所要得着奖赏，就是基督本身。 Saudara, inilah yang kita baca dari perikop kita hari ini. 这是我们今天所读的这段经文里面， Apa yang kita bisa pelajari dari tulisan Paulus ini? 我们从保罗所写这段能够学习什么呢？ Saudara, dalam hal ini kita melihat Paulus itu punya satu sikap yang baik yang saya sebut sebagai ketidakpuasan yang positif, yang kudus. 保罗就是一个很好的心态，他一个不满足是一个正面的，是一个圣洁的不满足， Yaitu tidak puas dengan apa yang dia sudah capai dalam hidup rohaninya khususnya,
di dalam hal pengenalannya akan Kristus. 就是在属灵的灵命什么他得救的，特别是在认识基督之上，他觉得不满足。 Apakah kita ini memiliki ketidakpuasan yang kudus seperti Paulus ini? 我们是不是也像保罗这样圣洁中的不满足呢？ Saudara, banyak orang termasuk orang Kristen memiliki ketidakpuasan mungkin dengan kekayaannya, 很多基督徒，很多人可能基督徒也对他的财富不感到满足， tidak puas dengan pencapaian atau prestasinya, 对他的成就他也不感到满足， tidak puas dengan kecantikannya, 不满足于他的美貌， tidak puas dengan kepopulerannya, 不满足于他的知名度， tidak puas dengan kedudukannya, 但不满足于他的地位， maka terus mengejar supaya bisa lebih kaya, lebih berhasil, lebih cantik, lebih populer, dan lebih meningkat dalam 所以 jabatan. 他继续追求什么更富有，能够更出名，并且更美貌、更有好的地位。 Saudara, banyak orang termasuk orang Kristen bisa tidak puas dengan banyak hal. 那么基督徒包括可能会满足很多事情上不满足， Tetapi permisi tanya untuk kita ini, orang-orang percaya, apakah kita ini punya ketidakpuasan dengan keadaan rohani kita dan dengan pengenalan kita akan Kristus? 那么请问我们说是基督徒，我们会不会对我们灵命的程度，以及我们对认识基督上感到不满足？ Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa kita ini sudah menjalani kehidupan rohani dengan begitu baik sehingga kita merasa sudah dewasa, sudah sempurna dan merasa puas karena sudah berhasil. 那可能有些就真的我已经做了很好的这个属灵的生活，我已经够了，已经满足了。 Untuk orang-orang yang berpikir seperti itu, mari kita melihat diri kita secara serius dan mengevaluasi diri kita secara jujur sekarang ini. Seperti Paulus tuliskan di tulisannya ini. 但如果有这样思想，请他自己好好的审查自己，坦诚的评估自己。 Jikalau Paulus dengan rendah hati bisa mengakui dia belum sempurna, bukankah seharusnya kita juga menyadari kebenaran ini? 如果保罗说他还没有完全，岂不是我们更应该能够明白这个真理吗？ Tidak sedikit orang percaya itu mengalami stagnasi dalam pertumbuhannya. Salah satu faktornya adalah karena menganggap diri sudah oke, sudah baik, sudah mantap, apalagi kalau mengingat kegemilangan keberhasilan di masa lalu. 很多基督徒感到满足，是因为当他回想过去的成就，他已经觉得够了，已经足够好了。 Faktor lainnya adalah banyak orang merasa puas diri karena ketika memperbandingkan dengan orang Kristen lainnya yang lebih buruk dan dia merasa, oh saya sekarang jauh lebih baik. 可能他们觉得满足，因为他跟其他不长进的基督徒相比的时候，我比他们好得多。 Kalau kita melihat Paulus, jelas sekali kalau dibandingkan dengan orang lain, Paulus jauh di atas mereka. 如果保罗跟当时人相比，他远远的超过他们。 Tetapi hal itu tidak membuat Paulus puas diri. 但是这个不使保罗感到自满， Tidak membuat dia kemudian mandek, stagnan dalam hidup rohaninya. 在他的不使他的灵命停滞不前。 Paulus tidak mau membandingkan dirinya dengan orang lain. 保罗不要把自己与别人相比， Dia tahu dia memiliki responsibilitas pribadi untuk maju dalam pengenalannya akan Kristus. 他要继续前进，世界进步在认识基督上，所以这是他的个人应该负责的。 Jadi belajar dari Paulus di perikop ini adalah belajar untuk kita tidak seharusnya menjadi puas dengan di mana kita sekarang berada dalam kehidupan rohani dan apa yang kita sudah lakukan bagi Kristus. 那从这段经文教导我们不应当已经到的地步所取得的成就感到满足。 Kita harus punya ketidakpuasan yang kudus ini. 我们必须有这种属灵的不满足。 Ada seorang misionari berkata begini, 有一个这个宣教士这么说： semakin aku dekat pada Kristus, 我越亲近基督， semakin aku menyadari bahwa masih jauh aku harus berjalan. 就是我还是要走得更远的路程。 Jadi realitanya memang seperti itu. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita itu merasa ada kebutuhan untuk terus bertumbuh dalam pengenalan itu. 所以我们在认识基督上，我们越要认识我们越觉得我们更有这样的需要继续去追求。 Saya setuju ada orang berkata begini, 我赞成有人这么说， ketidakpuasan yang kudus, yang rendah hati ini justru membawa kepuasan yang sesungguhnya. 但那个属灵里面的不满足，会带给我们真正的满足。 Ini satu paradoks. 这个一点反离， Dari satu ketidakpuasan menuju pada kepuasan. 从一个不满足达到一个满足。 Karena semakin mengenal dia, maka kita semakin puas dengan dia. 我们越认识他，我们就越感到满足。 Jadi ketidakpuasan rohani ini justru adalah satu berkat. 其实属灵上的不满足是一个部分。 Ingat Yesus sendiri pernah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. 所以耶稣说：“但饥渴慕义的人有福了，因为他必得饱足。” Justru ketidakpuasan secara rohani ini membawa kita
berkepuasan yang sesungguhnya. 那因为这个属灵上的不满足，能够带我们进入真正的满足。 Marilah kita tidak mengatakan bahwa saya sudah rohani, sudah cukup dewasa dan cukuplah tidak perlu lagi mengenal Kristus. 所以不要说我已经满足，已经承受了我的灵命，我不再需要去追求认识基督。 Marilah kita tidak berkata seperti itu. 我们不要这么说。 Justru seorang yang dewasa rohaninya adalah seorang yang bisa dengan jujur mengevaluasi diri dan berusaha untuk tetap melakukan yang lebih baik. 但一个真正灵命成熟的人，是继续不断追求，并且做得更好。 Perhatikan ayat 15. 我们注意第15节， Paulus berkata begini, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. 所以你们中间凡是完全人，总要存这样的心。 Kata sempurna di sini artinya dewasa. 在这里的完全意思就是成熟。 Karena itu marilah kita yang dewasa berpikir demikian. 那我们成熟的人应当这么想。 Ini kalimat ajakan, tetapi juga kalimat sindiran. 这是一个邀请，也是一个讽刺的一句话。 Karena rupanya ada orang-orang di gereja Filipi yang menganggap sudah sempurna, sudah dewasa. 因为在腓立比的时候，有的觉得他已经成熟，已经完全了。 Kepada orang-orang seperti ini Paulus mengajak mereka untuk memiliki pikiran yang sama dengan dia, memiliki mindset, memiliki sikap yang sama dengan Paulus. 他对这样的保罗邀请他们跟他有一样的心事，有一样的思维，有一样的心态。 Dengan kata lain, orang-orang yang benar-benar dewasa rohani harusnya akan setuju dengan segala sesuatu yang Paulus katakan mengenai hal ini. 但这个真正灵命成熟的，一定是赞成保罗所说的这句话。 Orang-orang yang justru dewasa adalah orang-orang justru setuju bahwa memang betul kita perlu terus berusaha bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. 但一个灵命成熟的，应该同意是说，我们必须在认识基督上不断的长进。 Orang percaya yang punya mindset seperti ini justru adalah orang-orang yang akan mengalami kemajuan nyata di dalam kerohaniannya, dalam pengenalannya akan Kristus. 但有这样的个思维的人呢，他一定会看见他的灵命显著的灵命的成长。 Di penutup ayat 15 Paulus berkata begini, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 15节下半节，若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。 Paulus menyadari ada orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan dia. 保罗知道可能有人不同意他， Tidak sependapat dengan Paulus mengenai kebenaran yang dipaparkan oleh Paulus ini. 保罗所说的真理，可能他们没有一样的看法。 Paulus sadar ada orang-orang yang menganggap bahwa mereka tidak perlu untuk mengejar, tidak perlu untuk berlari ke garis akhir dalam perlombaan iman. 他们有的人可能在新兴的比赛，他们不再需要去追求，不需要这跑终点， Mereka mungkin sudah berhenti berlari. 可能停止不跑了。 Mereka tidak mau lagi bertanding, mereka cuma mau jadi penonton. 他们不要再比赛，他单只要做观众而已。 Kepada orang-orang yang seperti ini, Paulus hanya berharap supaya Allah sendiri yang akan menyatakan kebenaran itu pada mereka sehingga pikiran dan mata mereka terbuka. 但是对这样的人，保罗就是盼望神能够将真理指示他们和打开他们的心思意念。 Kiranya Tuhan sendiri membuka pikiran dan mata rohani saudara dan saya untuk melihat, mengerti kebenaran ini. 但愿神打开我们属灵的眼，心思意念，可以明白这个真理。 Kiranya kita memiliki ketidakpuasan yang kudus seperti Paulus ini. 我们像保罗一样，有那种属灵的不满足。 Mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. 让我们默默在神面前再次思考神的话语。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们祷告， Doa secara pribadi. 但我们个人、私人向神祷告。 Jikalau ada jemaat di tempat tinggal masing-masing mau untuk berlutut, silakan saudara berlutut. 如果在我们各自在家中的信徒，你要跪下来，请你跪下来。 Di dalam doa pribadi ini renungkanlah dua hal ini. 在我们各私人祷告当中，请你思想两件事。 Apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara? 但神已经对你说了什么， Dan apakah yang akan saudara katakan kepada Tuhan? 并且你要对神说什么呢？ Mari kita ambil waktu teduh sejenak dalam doa-doa pribadi kita. 在我们思祷当中，我们默默的来到神的面前。